أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami wa bil islami dina Islam cara hidup kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah dan kami percaya senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. InsyaAllah hari ini kita bersama lagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelusuri kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cerita tentang sirah, bermakna kita memperkatakan berkaitan dengan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kehidupan lahirnya dia sehingga wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengetahui sirah? Untuk apa kita mempelajari kehidupan, mengetahui tentang kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya rasa cinta kita timbul di dalam hati kita, supaya kita dapat sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sayang hanya di bibir tapi sayang di dalam hati. Sebab apa? Kalau kita tak kenal, maka kita tak akan cinta. Mustahil untuk kita mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cakap kita sayang Nabi. Ya, kita kata kita rindu Nabi. Kita pergi majlis selawat Nabi. Tapi janganlah cinta kita hanya di bibir sahaja. Nak hadirkan rasa cinta melalui sirah inilah yang kita akan baca. Supaya apa? Bila terkenang Nabi, menangis kita. Bila terkenang Nabi, mengalir air mata kita. Lagi banyak kita tahu mengenai kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi rindu kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi Muhammad ni adalah makhluk terbaik alam. Makhluk terbaik alam, iaitu kekasih Allah. Untuk apa kita belajar sirah? Untuk mengetahui kenapa Allah Subhanahu Wa Taala begitu menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Muhammad ini markahnya 100% daripada segi ibadahnya, taatnya, patuhnya kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita dapat ambil manfaat, paling banyak pun ataupun sikit pun kita dapat mencontohi sunnah-sunnah Nabi. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita. Minggu yang dahulu ataupun pertemuan yang dahulu kita dah bincangkan tentang kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas berkahwin dengan Siti Khadijah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri di dalam Gua Hira, suka mengasingkan diri di Gua Hira selama umur Nabi sampai mencecah 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Jibril datang bertemu dengan Rasulullah. Itulah pertemuan mengesahkan pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis pelantikan yang paling mulia dalam alam ini. Tak ada VIP, tak ada makan minum jamuan, tak ada kapet merah, tak ada muzik ataupun sambutan gilang gemilang. Hanya ada penghulu segala malaikat, iaitu Jibril,
dan penghulu segala nabi dan rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelantikan yang paling mulia di dalam alam ini. Kemudian kita tengok apabila Jibril bertemu dengan Rasulullah, Jibril kata Iqra' Muhammad. Kalau kita kata ayat pertama yang turun, semua akan dapat jawab. Saya yakin dan pasti semua dapat jawab, iaitu daripada surah Al-Alaq. Kalau sebut surah Al-Alaq mungkin ramai tak tahu, tapi bila sebut surah Iqra' ramai tahu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril kata, Muhammad, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Kemudian Nabi Muhammad kata ma'an nabi qari, aku tak pandai baca. Sampailah Jibril mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril hilang begitu saja. Nabi Muhammad ketakutan, turun balik ke rumah, turun daripada Jabal Nur itu, turun sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, selimutkan aku. Khadijah pun selimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas nampak tenang sikit, barulah Khadijah binti Khuwailid ni tanya dekat suami dia, apa yang telah terjadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, aku tadi didatangi oleh orang ini. Dia bawa surat lembaran-lembaran. Dia suruh aku baca. Aku tak pandai baca. Lepas tu aku tak tahu apa, macam-macam fikiran, sehingga Rasulullah kata ada satu kuasa yang ingin merosakkan aku dan membunuh aku. Kemudian bijaknya Khadijah binti Khuwailid ni, dia kata, wahai Muhammad, kamu seorang yang menghubungkan silaturahim. Kamu yang selalu orang yang menjamu tetamu, memberi orang makan, melakukan kebaikan. Mustahil Tuhan akan merosakkan kamu. Kamu adalah orang yang baik. Kemudian Khadijah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke rumah sepupu dia yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah ni lah yang menceritakan tentang, menafsirkan tentang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab apa? Waraqah ni dia adalah orang yang menghafal kitab Taurat dan Injil dan merupakan orang yang wara' ataupun alim berkaitan dengan Taurat dan Injil. Sampai ke Waraqah kata apalah dia dapat dia kesimpulkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Waraqah ni kata, kamu ini adalah utusan Allah. Kamu ini adalah Nabi. Apa yang datang kepada kamu itu adalah namus. Kamu ini adalah namus. Yang datang itu adalah malaikat yang pernah mendatangi Musa dan Isa. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik. Kemudian wahyu terputus. Wahyu terputus lama sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfikir, adakah Tuhan ini merajuk terhadap aku? Adakah aku membuat sesuatu keburukan dan kesalahan? Adakah aku ni tak layak dan sebagainya? Beribu-ribu persoalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni timbul dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok hari ini berkaitan dengan sambungan seterusnya, berkaitan dengan Jibril membawa wahyu kali kedua. Okey, Jibril datang membawa wahyu kali kedua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu Nabi Muhammad, menunggu-nunggu kedatangan wahyu ni, ataupun kedatangan wahyu yang apa yang telah yang pertama kali Jibril beritahu tu, Rasulullah menunggu-nunggu sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku seperti ingin menjatuhkan diri aku di tebing yang tinggi. Begitu kiranya memikirkan, dan sampai Rasulullah kata, aku rasa aku nak campakkan diri aku di atas tebing yang tinggi. Sampailah ketika itu Jibril datang, dia kata, dia seru nama Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh
ke kanan tak ada, menoleh ke kiri tak ada, belakang tak ada, depan pun tak ada. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendongakkan kepalanya ke atas, maka Rasulullah ternampak Jibril dengan rupa parasnya yang sebenar. Lagilah menggigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jibril kata, "Aku adalah Jibril dan kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta alam ini." Rasulullah jadi takut balik. Jadi takut balik, menggigil, dia pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah, Rasulullah minta Khadijah untuk selimutkan dia. Menggigil Rasulullah, selimutkan dia. Kemudian barulah turun wahyu yang kedua. Yang dahulu tu, yang pertama dekat Gua Hira tu, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan sekalian alam. Kemudian apabila peristiwa tadi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut melihat Jibril tu, Rasulullah balik ke rumah dan berselimut lagi sekali. Kemudian turun ayat Quran, iaitu daripada surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Dah mula dah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang berselimut. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, iaitu maksudnya peringatkan manusia tentang azab Allah sekiranya mereka tidak bertaubat dari melakukan kelalaian, kesesatan, ibadah selain daripada Allah Maha berkuasa, serta mensyirikkan zat segala sifat, hukum dan perbuatannya. Allah seru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Muhammad jangan berselimut, bangun wahai orang yang berselimut, bangun Muhammad daripada selimut, pergi bagi peringatan kepada kaum kamu, berilah peringatan. Dah mula dah tugasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dah mula dah pada saat itu. Allah kata, wahai orang yang berselimut, Muhammad bangun, berikan peringatan. Peringatan apa? Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhan kamu. Allah kata beri peringatan, beritahu dekat semua orang, beritahu dekat umat kamu, agungkanlah aku. Aku sahaja yang layak untuk dibesarkan. Aku sahaja yang layak untuk diagung-agungkan. Bukannya pangkat kita, bukannya jawatan kita, bukannya kereta baru kita yang kita nak agungkan, bukannya anak pinak keturunan kita yang untuk kita agungkan. Allah nak kita lakukan satu saja. Mula lagi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil daripada surah Al-Mudaththir ni, bangun, berilah peringatan. Peringatan apa? Bagi tahu dekat orang, agungkanlah aku. Agungkanlah aku. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian Allah beritahu, dan bersihkanlah pakaianmu. Bersihkanlah pakaianmu ni bermaksud, ramai ulama menafsirkan, bersihkanlah pakaian kamu ini adalah, yang pertamanya, kita nak menghadap Allah ni, mestilah pakaian kita bersih. Bersih sebab apa? An-nazafatul minal iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman, sebahagian daripada iman. Dan ada ulama menafsirkan, pakaian kamu, apa yang ada di dalam diri kamu, jiwa kamu, mesti kamu bersihkan. Jangan ada sifat yang kotor, dengki,
hasad ataupun perkara yang tidak baik, kejahatan yang kita nak lakukan. Bersihkanlah diri kamu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu lagi dalam ayat seterusnya, warrujzafahjur. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Mula-mula lagi Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dekat Muhammad apa yang Muhammad nak kena buat. Yang pertama sekali, pergi bagi peringatan kepada orang-orang Mekah, Quraisy dan kaum kamu. Seluruh alam ni, seluruh umat manusia ni bagi tahu apa? Pergi bagi peringatan. Yang pertama, agungkanlah aku, besarkanlah aku, sembahlah aku, hanya aku sahaja Tuhan yang layak disembah, melainkan perkara-perkara lain hanya aku sahaja yang layak disembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bersihkan pakaian, iaitu bersihkanlah diri kamu, maknanya hati kamu, akhlak kamu, fikiran kamu dan pakaian kamu. Sebab agama Islam adalah agama yang bersih. Bersih. Kemudian Allah suruh buat apa? Tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Maknanya tinggalkan semua perkara-perkara yang tak baik, yang apa penduduk Quraisy buat, seperti zalim kepada orang, makan riba, ambil harta orang, tindas orang itu, bunuh orang ini. Dah mula dah tugasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Allah dah suruh dah, buat dah mula dah pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi rasul selama 23 tahun. Start umur, bermula dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 63 tahun. Kemudian kita tengok Allah bagi tahu lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tamnun tastaksir. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat Nabi Muhammad, dan janganlah engkau Muhammad memberi sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik. Maknanya Allah dah bagi tahu dah, siap-siap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kamu buat saja apa kebaikan kepada semua orang, dan istiqamahlah dengan kebaikan itu tanpa mengharapkan balasan daripada orang. Macam kita buat kebaikan kepada orang, jangan kita mengharapkan balasan orang itu. Contohnya kita buat baik dengan orang tu, kita hormati orang tu, kita mengharapkan orang tu hormat kepada kita. Tidak sesekali. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak kita buat kebaikan di dunia ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana makhluk, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana nak kemasyhuran, orang puji kita, oh kamu ni baik. Bukan begitu. Contohnya kita buat satu kebaikan, kita nak pengiktirafan daripada orang, kita nak orang puji kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, apa yang kamu buat ni, yang telah aku arahkan ni, jangan harapkan balasan. Jangan mengharapkan balasan. Apa yang aku nak dapat ni apa yang aku nak terima ni jangan mengharapkan balasan. Sebab apa? Mengharapkan balasan daripada makhluk, kita akan kecewa. Kita pasti akan kecewa. Sebab makhluk pasti akan mengecewakan kita. Yang tidak akan mengecewakan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kemudian kita tengok lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah arahkan. Kita tengok ayat yang ke-7, wali rabbika fasbir. Allah kata, dan kerana Tuhanmu bersabarlah.
Maknanya lepas kamu dah tak mengharapkan segala kebaikan ataupun balasan, Allah kata bersabarlah. Bersabarlah sebab apa? Jalan para nabi dan rasul tidak akan senang. Maknanya banyak rintangan dan dugaan dan cabaran. Sebab itulah para nabi dan para rasul adalah terbaik dari segi akhlaknya, dari segi ujian yang Allah turunkan, sabarnya mereka dan besarnya ujian yang nak datang, dan mereka lulus dalam semua ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Muhammad, kau kena bersabar. Bersabar dalam dakwah ini. Kemudian kita tengok lagi. Kemudian daripada saat itulah tidak ada istilah rehat dan bersantai bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada istilah rehat dah. Bermulanya saat itu tak ada istilah rehat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad hidup bukan untuk kepentingan diri dan keluarganya, tetapi untuk agama Allah. Baginda bangkit dan terus berdiri, berdakwah memikul beban yang terlampau berat di bahunya, yang tidak pernah diturunkan walau sekelip mata. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia seorang saja pada ketika itu dan tak ada orang yang beriman lagi. Allah arahkan Muhammad, kamu adalah utusan Allah, utusanku untuk menyampaikan Islam buat seluruh alam. Betapa beratnya amanah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak tanggung. Yang pertamanya, Rasulullah fikir, ada tak pembantu untuk aku? Boleh ke aku buat ni? Mampu ke aku? Dengan siapa aku nak mula dulu? Macam mana aku nak buat ni? Adakah orang lain takkan terkejut ke dengan apa benda yang aku nak buat ni? Beribu-ribu soalan datang dalam fikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itulah tak ada istilah rehat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Nabi 100% untuk Allah sahaja, 100% untuk dakwah, ajak orang menyembah Tuhan yang satu, untuk mengamalkan Islam, menyembah Allah sahaja, bukan sembahan lain. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bukan untuk kepentingan diri dan keluarganya. Sebab apa? Bila kita tengok kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahli keluarganya sendiri, Nabi akan buat yang terbaik dari segi akhlak dan ibadah serta sedekahnya. Kita tengok keluarga Nabi sudah terbiasa dengan lapar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak makan. Maknanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tak makan, hanya ada air dan kurma sahaja, dan kadang dapur mereka tidak berasap. Bukannya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemalas, bukan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak menyediakan keperluan, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ajar ahli keluarga dia dengan tahap iman yang tertinggi. Sebagai contoh, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat korban, Nabi akan kata dekat Aisyah, wahai Aisyah, bagi semuanya, bagi kesemuanya, buat korban sembelihan daging ni semua, bagi semua kepada orang. Kemudian bila Rasulullah balik, Rasulullah tanya, bagi tak semua? Aisyah kata, ada, saya simpan satu sikit bahagian ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, yang kamu bagi semua itulah kita punya, dan yang engkau makan ini adalah bukan kita punya. Maknanya Nabi nak ajarkan tahap keimanan yang paling tinggi dekat ahli keluarganya. Bagi semua. Sebab apa? Yang semua itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan kira di akhirat nanti.
Yang kita makan itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan ahli keluarganya. Sebab itulah Nabi Muhammad hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan keluarga. Nabi Muhammad hidup hanya untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan agama ini sahaja. Sebelum kita pergi untuk tahap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok pembahagian wahyu. Kita tengok pembahagian wahyu. Macam mana wahyu ni ataupun arahan Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Yang pertama, melalui mimpi. Sebab apa? Mimpi para nabi dan rasul ianya adalah wahyu. Mimpi kita manusia yang biasa ni tak boleh pakai sebagai hukum. Sebab apa? Mimpi para nabi dan rasul adalah datangnya daripada Allah, berpandukan daripada Allah. Kerana mimpi itu adalah yang benar, merupakan permulaan menjelang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu daripada Allah. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dilontarkan wahyu itu, dilontarkan oleh malaikat ke dalam hati dan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa baginda melihat pun malaikat. Maknanya maklumat atau wahyu tu sampai tanpa ada Nabi Muhammad melihat Jibril. Maknanya ianya terus sampai ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan daripada ayat inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Nabi Muhammad kata sesungguhnya Ruh Kudus telah menghembus ke dalam diriku. Maknanya maklumat tu sampai terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, malaikat datang kepada baginda dalam rupa seorang manusia yang lelaki. Yang ketiga, malaikat datang menyerupai lelaki, maknanya malaikat tak berupa dengan rupa yang asal, turun ke dunia ini dengan rupa lelaki. Malaikat tidak pernah menyerupai perempuan. Malaikat akan menyerupai lelaki dan lelaki itu mestilah tampan. Dan wahyu jenis ini kadang-kala dilihat juga oleh para sahabat. Maknanya kadang-kadang bila Jibril berupa dengan manusia, ada waktu-waktu tertentu sahabat melihatnya, tapi sahabat tak tahu yang itu adalah Jibril. Sebagai contoh, ketika Rasulullah mengajarkan tentang kiamat, Jibril berupa dengan manusia. Jibril tanya dengan Nabi Muhammad, matas sa'ah, bilakah hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, yang tanya pun tidak tahu dan yang ditanya pun tidak mengetahui. Maknanya Jibril lontarkan soalan itu untuk mengajar kepada para sahabat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perihal kiamat. Nabi sampaikan pertanyaan tu, bila kiamat? Nabi jawab, yang ditanya pun tak tahu dan yang bertanya pun tak tahu. Itu cara penyampaian wahyu. Dan cara ini selalunya akan dapat dilihat oleh para sahabat kalaulah waktu itu wahyu turun. Kemudian kita tengok yang keempat, wahyu datang kepada baginda dalam dentingan suara loceng. Maknanya satu lagi cara, kadang Nabi, sebelum wahyu nak sampai tu, Nabi dah akan dengar bunyi berdesing, macam bunyi loceng macam tu. Kedatangan malaikat tidak dapat diketahui secara jelas oleh Nabi sehingga dahi baginda berkerut mengeluarkan peluh padahal hari sedang sejuk. Ada satu ketika bila wahyu turun, ketika tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunggang unta. Tiba-tiba wahyu turun. Unta tu yang tengah berjalan berhenti. Sudahlah berhenti, duduk terus unta tu sebab masa tu wahyu datang. Dia
bayangkanlah betapa beratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggung wahyu. Bukannya Nabi Muhammad menerima wahyu dalam keadaan Nabi Muhammad bersantai-santai, tengah minum, tengah berjalan, tengah gelak ketawa. Bila wahyu turun, selama 23 tahun Rasulullah menanggungnya. Betapa beratnya wahyu yang turun ke dada Nabi, sehingga kan Nabi rasa berkerut dahi, muka Nabi merah, Nabi rasa menggigil, padahal waktu itu adalah waktu sejuk. Dan ada satu ketika Rasulullah duduk di peha ataupun berbaring di peha Zaid bin Thabit. Zaid Thabit kata, aku tahu wahyu sedang turun. Sebab apa? Aku dapat rasakan betapa beratnya kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duduk di riba aku, dan sehingga kan aku mempunyai perasaan untuk aku alihkan sebabnya terlalu berat rasa dia. Itulah antara cara-cara pembahagian wahyu. Dan ada kalanya wahyu ni datang terus. Contohnya Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Antara wahyunya ialah kewajipan solat dan yang lain-lain. Itu dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu taala dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nanti kita akan ceritakan. Kemudian dalam peristiwa Isra' Mi'raj nanti. Kemudian yang seterusnya, Allah menyampaikan sendiri firman-Nya kepada Nabi tanpa perantaraan malaikat, tetapi masih dari balik tabir, seperti percakapan Allah dengan Musa bin Imran. Kejadian wahyu jenis ini pada Nabi Musa dinyatakan secara tegas di dalam Al-Quran, sementara kepastiannya terjadi pada Nabi Muhammad dinyatakan dalam hadis dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bercakap terus, seperti mana Allah bercakap dengan Nabi Musa. Betapa yang ini maknanya percakapan direct, terus menerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, tetapi masih lagi ada tabirnya. Bukannya ianya adalah perkara zat yang dapat dilihat. Ada ulama yang menambah jenis wahyu ini, mungkin ada perselisihan faham. Maknanya ulama pun ada khilaf tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan terus dalam keadaan Nabi Muhammad melihat Allah. Itu adalah perkara khilaf. Yang penting kita tahu wahyu ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara Allah bercakap dengan Nabi melalui mimpi, kemudian melalui Jibril yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Itu adalah perbahasan mengenai pembahagian wahyu. Seterusnya kita akan tengok dakwah Nabi. Itu adalah wahyu. Kita tengok yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Sebab apa? Sebab Nabi berselimut ketika itu. Qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan kepada siapa? Kepada manusia, kepada umat kamu ketika itu. Supaya apa? Supaya fakabbir, besarkanlah Allah, agungkanlah aku. Allah kata, supaya apa? Peringatan yang pertama, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh apa? Allah Subhanahu Wa Taala suruh bersihkan diri kamu, bersihkan pakaian kamu Muhammad, iaitu bersihkan diri, bersihkan dari segi pakaian daripada kekotoran. Sebab Islam agama yang bersih. Diri kamu perlulah dibersihkan, akhlak kamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi, dan tinggallah segala perbuatan yang keji, tinggalkan perkara-perkara yang mungkar.
perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara yang negatif, jahat pada orang, mengata orang, curi duit orang, bunuh orang, perkara-perkara yang negatif Allah Subhanahu Wa Taala suruh tinggalkan. Dan kemudian Muhammad, janganlah engkau memberi sesuatu untuk mendapat yang lebih banyak. Jangan membuat sesuatu urusan dengan mengharapkan balasan. Allah larang Nabi Muhammad jangan mengharapkan balasan. Maknanya kita pun begitu juga. Dalam kita berbuat baik kepada orang, siapa pun orang itu, jangan kita mengharapkan balasan. Buat kerana Allah. Sebab apa? Kalau kita mengharapkan balasan, itu akan menjadi sia-sia. Sia-sia. Sebab apa? Allah nak kita apa? Yang pertama, bersihkan pakaian. Hati kita kena bersih. Kemudian Allah kata apa? Wahai Muhammad, kamu kenalah bersabar Muhammad. Bersabar dalam perkara ini. Sebab sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan kepada para Nabi dan Rasul, perjalanan dakwah itu susah. Banyak liku-liku dan dugaan. Jadi kamu Muhammad kena sentiasa bersabar. Bersabar. Nanti kita akan tengok betapa sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh katakan tahap sabar itu sudah pupus buat umat ini. Sudah pupus, dan kita rasa sabar Nabi Muhammad ini adalah cerita-cerita dongeng sahaja. Sebab apa? Sabar jenis tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah dalam kehidupan umat Nabi Muhammad selepas 1400 tahun lebih ni yang kita duduk sekarang ni. Dah tak ada sabar tu. Nanti kita akan tengok apabila Rasulullah menjalankan dakwahnya secara terang-terangan. Itu antara firman Allah ataupun wahyu yang seterusnya yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh beberapa lama. Ada kata beberapa tahun, ada kata dalam beberapa bulan setelah peristiwa di Gua Hira tu, kemudian datang wahyu seterusnya. Surah Al-Mudaththir ni Allah kata bangun, beri peringatan, suruh orang buat baik, tinggalkan perkara keji, bersihkan diri kamu, sabar Muhammad, jangan harapkan balasan. Allah bagi tahu. Kemudian kita tengok strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Strategi ni kita kena contohi. Sebab apa? Kita nak ajak orang buat baik ni, target kita adalah yang mana dulu? Mana kita nak mula? Nabi Muhammad nak mula macam mana ni? Dia seorang-seorang sahaja dekat bumi Allah ketika ini yang Allah arahkan untuk sebarkan ke seluruh alam. Sehingga hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 2 bilion. Dekat mana-mana sahaja dalam dunia ini ataupun negara ni ada orang Islam, ada masjid. Mana-mana pun, itulah hasil perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dakwah Nabi itu berjaya sehingga sekarang ini, saat ini kita dapat menikmati Islam itu. Kita dapat bersolat, kita dapat melakukan perkara kebaikan, dapat membaca Al-Quran. Hikmah rahmat yang kita dapat ini berkat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Nabi Muhammad dalam usaha dakwah. Kita tengok tahap pertama sebuah kesungguhan dakwah. Kita tengok. Pertama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menurunkan surah Al-Mudaththir, Nabi Muhammad bangun lalu menjalankan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala setelah turunnya surah Al-Mudaththir ini, ketika mana kaumnya tidak memiliki agama. Ketika kaum dia tak ada agama, agama dia melalui nenek moyang saja. Maknanya cakap orang-orang dahulu. Cakap orang dahulu. Kita tengok mereka tidak punya jalan penyelesaian masalah melainkan hanya dengan pedang dan peperangan. Tak ada panduan. Orang jahiliah, orang Quraisy Mekah ketika itu tak ada panduan. Sehingga kalau nak jalan penyelesaian tak dapat selesai, pedang ataupun perang antara kabilah dengan kabilah. Kemudian kita tengok lagi, oleh itu inilah merupakan hikmah dakwah dijalankan secara sulit pada permulaan agar tidak mengubah penduduk Mekah secara tiba-tiba
dengan perkara yang mereka tidak suka. Sebab apa? Nak ubah fikiran orang ataupun normalisasi orang tu, perkara yang selalu orang tu buat. Maknanya di Mekah saja hampir 300 lebih berhala, luar, dalam, kiri, kanan, dekat atas berhala, dan setiap rumah, hampir ke setiap rumah ada berhala dan arak. Nak ubah pemikiran ni, normalisasi ni, bukannya senang Nabi Muhammad nak buat. Ianya susah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan dakwah, bermulanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tersembunyi. Nabi Muhammad tak terus pergi dekat kota Mekah isytiharkan, aku adalah pesuruh Allah dan kamu semua sembahlah Tuhan yang Esa, tinggalkanlah berhala. Mustahil perkara tu orang-orang Mekah dan Quraisy nak ikut. Mustahil. Malah apa yang kita dapat belajar daripada sini, kita kalau nak dakwah kepada orang, contohnya dekat tempat kerja ke ataupun sebagainya, kita tak boleh terus nak tegur, semayanglah, kenapa tak semayang? Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Itu akan jadi satu kejutan budaya. Kita kena secara tersembunyi. Sebab apa? Kita ambil daripada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermula dengan cara senyap-senyap dahulu. Bermula dengan siapa? Sangatlah wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam buat permulaannya kepada orang-orang yang terdekat. Nabi bermula Islam ni dengan orang yang terdekat. Contohnya melalui keluarga baginda serta teman-teman karib. Sebab apa? Nabi Muhammad dia akan fikir dulu, kalau aku nak dakwah orang, siapa kumpulan sasar? Yang pertamanya adalah orang yang terdekat dengan kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan baik kita. Sebab apa? Kita rasa orang-orang macam ni berpotensi untuk menyambutnya dengan baik, nak menyambut dakwah tu dengan baik. Kita tak akan mulakan dengan orang yang kita tak kenal. Mungkin kita akan kena maki ataupun akan dapat cercaan. Kita bermula dengan orang yang kawan baik yang kita rasa berpotensi, dia akan ikut dengan kita. Antaranya adalah keluarga, teman baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan. Kita akan tengok selepas tu apa yang berlaku. Sebab apa? Nak menghadapi ni orang-orang Quraisy yang mana tak ada akhlak melainkan hanya kehormatan dan darjat saja. Dia tak ada akhlak. Dia hanya pentingkan kalau orang tu orang yang hebat, kaya, masyhur, mesti kena hormat dia, mesti kena respect dia. Untuk orang-orang bawahan tak ada. Maknanya dia tak ada akhlak yang begini. Nak menghadapinya macam mana? Kita tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kumpulan pertama ni yang menerima Islam, kita boleh sebutnya dengan as-sabiqun wa awwalun. As-sabiqun awwalun iaitu para pendahulu yang memeluk Islam. Siapa yang Nabi Muhammad dakwahkan dulu? Tentulah isteri tercinta iaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam buat Khadijah. Khadijah, aku adalah pesuruh Allah. Mahukah kamu bersama aku? Mahukah bersama aku menyaksikan bahawa aku ini adalah Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang layak disembah? Khadijah terus saja mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau adalah pesuruh Allah. Jadi Khadijah ini adalah Ummul Mukminin. Khadijah binti Khuwailid ini adalah ibu kepada orang mukmin. Maknanya ibu kepada orang mukmin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keislaman yang seterusnya diikuti dengan bekas hamba baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Khadijah. Khadijah pun menerima Islam. Maka sempurnalah sebahagian daripada
hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Orang yang hampir, yang rapat dengan dia, iaitu isteri yang dia sayang, yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid ini memeluk Islam. Maknanya orang yang tinggal sebumbung, sebantal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Islam. Sebab apa? Legalah Nabi Muhammad. Sebab apa? Ada orang yang akan mendukung dia dalam perjuangan dakwah ini. Ada. Sebab apa? Ianya akan jadi mudah. Sebab apa? Contohnya, kalau kita nak tengok ceramah, isteri kita tak nak tengok ceramah, dia nak tengok Netflix ataupun movie ataupun hiburan, lagu ke dan sebagainya. Kan jadi bercanggah, jadi celaru masa tu. Kita nak pergi masjid, isteri kita nak pergi pasar malam. Jadi dia tak sehaluan. Jadi bila Rasulullah nampak isteri dia mengikutinya, jadi sehaluan Rasulullah rasa tenang sangat. Sebab apa? Orang yang paling hampir dengan dia memeluk Islam. Kemudian yang memeluk Islam seterusnya adalah hamba, bekas hamba baginda, iaitu Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Qalbi. Zaid bin Harithah ni adalah hamba yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zaid bin Harithah ni menjadi tawanan perang. Dia menjadi tawanan perang, kemudian dijadikan hamba oleh Khadijah dan diserahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ni dia budak kecil. Dia tak ada berupa, maknanya Zaid bin Harithah ni orangnya, tubuhnya adalah kulit hitam, orang yang kulit hitam, rambutnya kerinting. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bersihnya hati Nabi Muhammad. Dia menyayangi Zaid bin Harithah ni, hamba dia, walaupun dia adalah hamba pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu sayangnya sehingga kan dia kata, mulai hari ni Zaid adalah bin Muhammad. Dia bawanya Zaid ni pergi ke pusing kota Mekah. Gembiranya dia kata Zaid ni adalah bin Muhammad. Zaid ni adalah anak aku. Zaid ini adalah anak aku. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat bahawa tak boleh kita menasabkan seseorang itu kepada diri kita. Contohnya, dia nama Zaid bin Harithah, kita punyalah sayang, kita tukar Zaid bin Muhammad. Allah melarang perkara itu. Lalu Allah tegur, jadilah Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak melakukan dosa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan. Dia beza kesalahan dengan dosa. Dosa adalah kejahatan. Kesalahan ni adalah sesuatu perkara yang turun kepada Nabi untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan sebagai panduan kepada umat-umat Nabi dan sahabat-sahabat ketika itu. Jadi Zaid bin Harithah ni pun memeluk Islam. Punyalah sayangnya Zaid bin Harithah ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Harithah, iaitu bapa Zaid ni, dia dapat tahu bahawa Zaid ni duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Siaplah bapa Zaid ni, iaitu Harithah, pergi ke kota Mekah berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad, boleh tak aku nak ambil semula Zaid ni untuk dibawa pulang bertemu dengan adik-beradiknya dan keluargaku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Harithah, wahai Harithah, mahu tak kamu aku tawarkan dengan benda yang lebih baik? Nabi Muhammad kata, kalaulah Zaid ini ingin mengikut kamu, ambil dan bawalah dia tanpa membayar apa-apa pun wang tebusan. Tak perlu, ambillah, percuma. Kalau dia nak duduk dengan aku, biarlah dia kekal duduk dengan aku. Jadi Harithah ni kata, ini adalah tawaran yang hebat, tawaran yang bagus. Lalu ditanya kepada anak dia,
Ditanya, dibawalah Zaid ni. Wahai Zaid, ini ayah kamu. Mahu tak kamu pulang ikut bersama dengannya dan bertemu dengan ahli keluargamu? Zaid ni pilih apa? Nak duduk dengan Nabi Muhammad. Nak duduk dengan Nabi Muhammad. Muhammad ni siapa saja yang bersama dengan dia, duduk dengannya pasti akan sayang. Sebab apa? Nabi Muhammad menyayangi semua orang lebih daripada menyayangi diri dia. Menyayangi diri dia. Macam itulah juga. Bukannya Zaid ni tak nak ikut ayah dia, tapi dia nak kekal bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena mencontohi perkara ni. Sebab apa? Yang pertamanya, kita kena letakkan kecintaan kita terhadap Allah. Nombor satu. Nombor dua, kita kena letakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah yang ketiga, keempat, kita boleh susun ibu bapa kita ke, ayah kita, mak kita, kalau dah berkahwin, suami kita, dan kita boleh susun. Yang pertama dan yang kedua tu tak boleh kita ubah. Mestilah kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah. Kenapa kepada Rasulullah? Nanti kita akan tengok dekat perang Uhud nanti, ada seorang ibu ni, anak dia, suami dia pergi perang. Tapi bila balik, dia tak tanya anak dan suami dia. Dia tanya bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tanya keadaan suami dan anak dia. Kita akan tengok nanti. Macam itulah kita kena contoh. Kita kena letak kecintaan pertama kita adalah kepada Allah, dan kedua kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tanya dekat hati kita, apa benda yang kita sayang. Ada orang dia suka dengan kereta, hobi dia. Ada orang sayang dengan isteri. Isteri dia adalah nombor satu dan segala-galanya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi yang pertama dan yang kedua itu adalah milik Allah yang pertama, kedua adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah yang suruh kita sayang Nabi. Allah yang suruh kita ikut Nabi, cinta Nabi, berselawat kepada Nabi. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah, taatlah kepada Rasul. Kemudian kita sambung balik. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan dakwah dia. Yang pertama kepada Khadijah, kedua Zaid bin Harithah, ketiga kepada sepupunya iaitu Ali bin Abu Talib, yang waktu itu masih lagi kanak-kanak dan hidup dengan asuhan baginda. Kita pelik, kenapa anak Abu Talib iaitu Ali bin Abu Talib ni duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Abu Talib anak dia duduk dengan Nabi pula? Yang pertamanya, Nabi Muhammad ni adalah orang yang paling membalas budi. Paling membalas budi. Sebab apa? Dari Nabi kecil ketika kewafatan datuk baginda, Nabi dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Dulu kita dah tengok dah, Rasulullah ni dijaga oleh Abu Talib selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun masih lagi berada di sisi Abu Talib. Maknanya kehidupan tu daripada 8 tahun Nabi kehilangan datuk sampailah umur 40 tahun Nabi duduk dengan Abu Talib. Duduk dengan Abu Talib. Dah kahwin tak duduklah, tapi dalam tempoh itu punyalah lama. Nabi ni seorang yang paling membalas budi. Membalas budi. Sebab itulah Nabi ni punyalah peka, punyalah faham, punyalah cakna Nabi ambil anak Abu Talib. Sebab dia tengok Abu Talib ni tanggungannya banyak. Dia kata, izinkanlah aku ambil seorang anak kamu, iaitu anak dia yang paling kecil lah, iaitu Ali bin Abu Talib, yang ketika itu masih kanak-kanak untuk duduk dengan Nabi dan menjadi asuhan Nabi. Sebab Nabi Muhammad ni seorang yang kenang budi. Dia tahu dulu Abu Talib jaga dia. Sekarang Abu Talib ada anak lagi masih kecil. Dia membalas budi. Dia kata tak apa, aku pula bela. Nabi ni orang yang paling membalas budi. Nabi tak akan terima saja tanpa Nabi membalas kebaikan orang itu. Dengan keburukan pun Nabi akan balas dengan kebaikan. Ini pula kebaikan yang kita bagi, pasti Nabi akan balas dengan kebaikan. Kemudian selepas keislaman
Abu Talib, dalam keluarga, dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi memulakan dengan dakwahnya seterusnya dengan kawan baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nabi kata Abu Bakar ni adalah orang yang tak pernah meragui ataupun berfikir ketika aku menawarkan Islam kepadanya. Nabi tawarkan Islam kepada Abu Bakar. Abu Bakar, aku adalah pesuruh Allah, dan mahu tak kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Abu Bakar dia tak ada terus fikir nak balik dulu ke, nak fikir 3 hari lepas tu bagi jawapan ke, tak. Masa tu juga Abu Bakar mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah pesuruh Allah. Inilah sahabat sejati. Sahabat sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, yang tak ada tolak bandingannya. Nabi Muhammad wafat ketika umur 63 tahun. Abu Bakar pun wafat umur 63 tahun. Nabi dikuburkan di situ. Apabila Abu Bakar wafat, Abu Bakar dikuburkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh kematiannya pun sama, 63 tahun umur kematiannya, wafatnya. Kemudian kubur pun sebelah-sebelah, sehingga kan ada satu hadis Nabi Muhammad kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kita akan masuk syurga. Di kanan kamu adalah Abu Bakar dan di kiriku adalah Umar. Kita akan berpelukan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah namanya sahabat hingga ke jannah. Kita kena cari sahabat yang melorongkan kita dengan agama, yang ingatkan kita waktu semayang, yang ingatkan kita kepada Tuhan, yang ingatkan kita kepada kebaikan. Jangan cari sahabat yang melorongkan kita ke arah keburukan. Bukan tak boleh, boleh, tapi kita dakwahlah dia. Yang pentingnya cari kawan ke arah kebaikan. Itu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad, iaitu Abu Bakar, yang imannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat ditandingi. Walaupun ditimbangnya, di kanan adalah iman Abu Bakar dan di kiri iman keseluruhan umat Nabi Muhammad, nescaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman keseluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Abu Bakar, apabila Nabi ketika perang, Nabi meminta untuk infak ataupun sedekah dalam peperangan. Abu Bakar bagi semuanya. Kita lalu tabung, nak masuk RM1 pun, nak masuk 10 pun dah berkira-kira. Macam mana kita nak menandingi iman Abu Bakar? Abu Bakar bagi ke semuanya. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Boleh. Kita yang satu tu saja, bab sedekah saja, kita sudah kalah dengan Abu Bakar. Jadi sebab itulah iman Abu Bakar ini tak dapat ditandingi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya. Seterusnya kita tengok ketika Abu Bakar menerima Islam. Kemudian Abu Bakar ini dia adalah orang yang terkenal dengan kaumnya, penyayang, lemah lembut, berakhlak mulia dan gemar melakukan kebaikan. Dia merupakan tokoh terkenal di tengah kaumnya. Mereka sentiasa mendatanginya dan menyukainya kerana dia mempunyai ilmu yang luas. Abu Bakar ini, kita tengok siapa yang Abu Bakar ni bila dah Islam, dia ajak semua orang untuk masuk Islam. Orang-orang yang rapat dengannya, antaranya yang memeluk Islam di tangan Abu Bakar, antaranya adalah Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah. 8 orang Abu Bakar Islamkan. Yang nama-nama yang saya sebutkan ini adalah 10 sahabat. Antara 10 sahabat yang termasuk yang Nabi Muhammad jamin syurga. Ada sahabat-sahabat lain juga yang Nabi jamin syurga. Tapi yang antara 10 sahabat yang Nabi sebut, Abu Bakar min jannah ila jannah, Umar fi jannah. Nabi sebut salah satu 10 orang tu, antaranya adalah
Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Nama-nama ni semua adalah nama-nama yang Abu Bakar yang Islamkan. Abu Bakar yang Islamkan. Sebab itulah iman Abu Bakar ini tak dapat ditanding. Setelah 8 orang tadi, seterusnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Ummu Salamah, Arkam bin Abu Arkam. Arkam bin Abu Arkam ini, nama dia daripada mula-mula kitab sirah ni kita baca, sehinggalah habis nanti namanya disebutkan sekali saja. Tapi Arkam bin Abu Arkam ini adalah peranannya sangat penting. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rumah dia sebagai markas markas dakwah. Maknanya orang Islam ketika itu yang berada di kota Mekah hampir 40 orang keseluruhannya berbincang ataupun berusrah, berseminar, berbengkel di rumah rumah Arkam bin Abu Arkam. Rumah ini, contohnya rumah ini selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, tak ada siapa pun tahu. Quraisy tak dapat tahu. Selama 13 tahun rumah itu kekal rahsia. Sehingga kan ada sahabat iaitu Abu Dhar ketika nak masuk Islam, dia tanya mana rumah aku nak bertemu dengan Muhammad. Sampaikan bagi hint, nak pergi rumah tu kena masuk pintu ni, lalu jalan ni, ketuk dulu pintu ni 3 kali, nanti orang akan buka masuk. Maknanya dia sulit, dia ada kod-kod tertentu. Rumah Arkam bin Abu Arkam ni kekal rahsia sehingga 13 tahun Rasulullah berada di Mekah sebelum ke Madinah, kekal rahsia. Itulah strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Arkam bin Abu Arkam, Uthman bin Mahzum, Qudamah bin Abdullah, Ubaidah bin Haris, Sa'id bin Zaid, Fatimah bin Al-Khattab Al-Adawiyah, iaitu saudara perempuan Umar Al-Khattab, dan Ja'far bin Abi Talib serta isterinya Asma. Fatimah bin Khattab ni adalah adik kepada Saidina Umar. Adik Saidina Umar yang berkahwin dengan Sa'id bin Zaid berserta isteri, iaitu Sa'id bin Zaid ni adalah suami. Fatimah bin Al-Khattab ni adalah isteri dia. Isteri dia ni, isteri Sa'id bin Zaid ni adalah Fatimah, adik kepada Umar Al-Khattab. Nanti kita akan tengok ketika Umar Al-Khattab mengamuk nak bunuh Rasulullah, dah pergi dah pakai baju perang dan sebagainya nak menuju ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tahan. Dia kata, "Buat apa kau nak bunuh Muhammad sedangkan adik kamu sendiri Fatimah dan Said dan suami dia orang Islam?" Tu yang Umar patah balik pergi kat rumah dia, yang tu yang kita dengar. Dia Umar bila dengar surah Taha, lembut hati dia. Nanti kita akan tengok cerita tu. Keislaman Umar Al-Khattab. Adik dia dulu yang masuk Islam, iaitu Fatimah bin Al-Khattab dengan suami dia Said bin Zaid. Kemudian itu antara nama-nama yang memeluk Islam. Banyak lagi kalau kita nak tengok. Antaranya yang paling masyhur adalah Bilal bin Rabah, yang ketika itu adalah hamba kepada pemimpin Mekah. Saya kurang pasti antara Umayyah bin Khalaf. Dia adalah hamba orang yang kulit hitam daripada Habsyi. Kemudian Ammar bin Yasir bersama dengan isteri dia Sumayyah, yang kita selalu dengar lagu Sumayyah kau dibunuh di dunia. Yang lagu tu, di dunia sementara. Sumayyah ni dengan Yasir ni antara orang pertama yang syahid. Umat Nabi Muhammad yang pertama syahid adalah keluarga Sumayyah, iaitu suami dia Yasir, Sumayyah dengan anak dia yang bernama Ammar. Orang pertama yang syahid. Orang pertama. Nak jadi orang yang pertama ni samalah macam vaksin. Nak jadi orang pertama yang vaksin ni, apa yang nak jadi ni? Semangat ke tidak, takut, ragu-ragu lagi. Kalau ada jadi orang yang
100 ke, yang ke 1000 ke, okey lagi. Dah biasa. Nak jadi orang pertama ni sangat susah. Jadi Sumayyah ni nak jadi orang yang pertama yang syahid, yang dibunuh oleh Quraisy sebab dengan Islam. Kalau dah sebelum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dah pasal, dah ramai dah orang yang mati syahid, okey lagi, kita rasa semangat lagi. Tapi nak jadi orang pertama yang syahid ni susah. Susah untuk nak mati. Sebab apa? Diugut dengan nyawa. Sumayyah ini disula seperti nak dipanggang. Maknanya masuk daripada kemaluan, keluar ikut mulut Sumayyah ni. Tapi anak dia ketika itu, anak Sumayyah ni yang bernama Ammar, dia menolak keimanan. Maknanya dia kata, ya aku keluar daripada Islam, aku tak mengaku. Tapi Rasulullah tak panik, tak terus kecam. Rasulullah tanya dulu, Ammar, bagaimana hati kamu? Adakah hati kamu tetap dengan Islam? Ammar kata, ya, hati aku tetap dengan Islam, cuma aku takut ketika itu. Barulah Rasulullah kata, iman Ammar masih lagi terpelihara. Ammar masih lagi dalam kalangan orang Islam, bukannya murtad. Sebab apa? Ianya adalah ancaman bunuh. Kita pun boleh kita boleh memilih sama ada untuk syahid ataupun pengakuan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa kita. Mesti ancaman nyawa. Tak boleh kamu ni, aku takkan teruskan pekerjaan kamu, ataupun kamu akan dipecat kalau kamu sembahyang. Jadi kita pun mengaku, ya saya bukan orang Islam. Tak boleh macam tu. Dia mestilah ancaman maut, ancaman bunuh. Kalau ancaman hilang pekerjaan ataupun duit ataupun harta, tak terpakai. Dia mestilah ancaman bunuh. Itu antara nama-nama yang masyhur yang memeluk Islam ketika di Mekah dalam fasa dakwah Nabi secara senyap ataupun secara tersembunyi selama 3 tahun. Untuk apa? Untuk mendapatkan akarnya dahulu, untuk dapatkan sokongan dahulu, untuk dapatkan naungan dulu daripada beberapa orang. Dan jumlah itu ketika ada yang disebutkan jumlah orang Islam yang awal masuk Islam ketika itu di Mekah, bilangannya sebanyak 40 orang. Ada riwayat lain yang menyatakan sebanyak 130 orang lelaki dan wanita. Akan tetapi tidak dapat diketahui sama ada mereka semua memeluk Islam sebelum hijrah pada waktu dakwah ataupun ketika hijrah. Dengan jumlah orang Islam yang sikit inilah mereka berkumpul di rumah Arkam. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid. Ketika tu tak ada zakat lagi, tak ada puasa Ramadan lagi, tak ada namanya ibadah seperti korban dan sebagainya. Belum lagi ada ibadah. Cuma Nabi Muhammad mengajarkan tentang kepercayaan, tauhid, mengesakan Allah, bina dulu keyakinan terhadap orang-orang Islam yang ada pada ketika itu dengan jumlah yang sedikit. Dan ada riwayat yang menyatakan mereka solat, iaitu solat sebelum matahari terbit dan solat sebelum matahari terbenam, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Itulah kewajipan yang ada sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan untuk solat sebanyak 5 waktu sehari semalam, yang asalnya adalah 50 waktu. Itu kita akan tengok nanti dalam kisah Isra' Mi'raj. Jadi perkara tauhid yang menggalakkan dengan pembersihan jiwa dan akhlak, Nabi terapkan dahulu buat orang Islam yang berada di kota Mekah. Dalam fasa awal dakwah, yang Nabi tekankan adalah tauhid dan galakan pembersihan jiwa dan pembentukan akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab kita takut orang Quraisy akan menentang Nabi Muhammad. Sebab dalam fasa awal ni, orang tak ambil tahu sangat dengan orang Islam. Walaupun ada ketika itu tahu, tapi mereka tidaklah begitu peduli dengan orang Islam kerana Rasulullah masih belum memberitakan tentangnya kepada mereka
secara terang dan tidak pula menyentuh perihal Tuhan mereka. Maknanya dalam hal ni ada orang Islam tu ada juga yang dah macam bocor-bocor sikit, rahsia dah tahu, tapi mereka tak risau. Sebab apa? Golongan mereka adalah sedikit dan yang masuk Islam adalah orang yang miskin dan susah, bukan orang yang berkepentingan, kaya ataupun pemimpin yang mempunyai kiranya ada pengaruh yang hebat. Orang-orang susah. Jadi orang Quraisy Mekah tak kisah sangat pada awal permulaan Islam. Tapi ada beberapa nama seperti Bilal bin Rabah yang diseksa ketika tuan dia tahu yang dia memeluk Islam. Jadi sekadar itu dulu kisah tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menelusuri ayat yang seterusnya, iaitu daripada surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, Allah kata, Muhammad bangun, pergi beri peringatan, suruh orang buat baik, tinggalkan perkara mungkar, bersihkan diri dan jiwa, buat perkara ni tanpa mengharap balasan, dan bersabarlah dalam jalan agama ini, dalam menyebarkan agama ini. Kemudian Nabi mula strategi dakwah ni dengan dakwah dengan orang yang berpotensi untuk menerimanya. Contohnya ahli keluarga, isteri Nabi Muhammad iaitu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian sahabat Nabi Abu Bakar dan beberapa lagi orang Islam yang diislamkan oleh Abu Bakar selepas hari pertama Abu Bakar masuk Islam. Kemudian kita tengok fasa seterusnya Nabi berdakwah secara senyap-senyap dengan rumah Arqam bin Abi Arqam dijadikan sebagai markas tempat berkumpul orang Islam, dan ianya kekal rahsia rumah itu sehinggalah 13 tahun dakwah masih kekal rahsia rumah Arqam bin Abi Arqam. Di situlah Nabi mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, kepercayaan antara Allah, kemudian adanya syurga dan neraka, kamu akan dihisap. Perkara-perkara tauhid ni dan pembentukan akhlak ni yang Nabi ajarkan dahulu. Belum lagi ada syariat tentang ibadah dan sebagainya. Dari situlah Nabi membentuk umat Islam yang menjadi kekuatan Nabi. Jadi Nabi wujudkan dulu kekuatan dalaman dulu sebelum Nabi nak menerima arahan daripada Allah. Muhammad sebarkan dakwah secara terbuka. Nanti kita akan tengok dalam siri yang seterusnya, iaitu tahap kedua, dakwah Nabi secara terbuka. Masa inilah penentangan besar-besaran bermula buat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sabar dalam jalan agama. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.